Ibu mertua saya merosakkan kebun saya, kemudian ketawa. Alamak, kemalangan memang berlaku. Secara terus terang, saya berkata, memang ada. Apabila keretanya ditunda secara tidak sengaja selepas saya melaporkan ia ditinggalkan di laluan masuk rumah saya, kemalangan itu berterusan. Saya, lelaki 34, bekerja sebagai juru teknik hake. Tiada yang mewah, tetapi ia membayar bel. Saya dan istri saya, Jenna, 32, membeli rumah pertama kami 2 tahun lalu. Sebuah rumah 3 bilik tidur yang sederhana dengan halaman belakang yang baik. Rumah itu memerlukan pembaikan, tetapi halaman itu menjadi tempat perlindungan saya. Membesar di Pangsapuri, saya tidak pernah mempunyai ruang untuk menanam apa-apa. Jadi apabila kami berpindah masuk, saya mulakan semuanya. Tutorial YouTube, buku perpustakaan, kumpulan berkebun tempatan. Saya menyerap semuanya. Bermula secara kecil-kecilan dengan tomato dan herba, kemudian mengembangkannya. Menjelang musim bunga ini, saya telah menaikkan batas yang penuh dengan sayur-sayuran, petak beri di sepanjang pagar, dan rumah hijau kecil yang saya bina sendiri daripada tingkap yang diselamatkan. Ibu mertua saya, Dian, 58F, sentiasa sukar. Tiada apa yang cukup baik. Rumah kami unik, merah, kecil. Kerja saya ialah kola biru, merah di bawah anak perempuannya. Tetapi kebun, itu benar-benar mengganggunya. Lelaki tidak berkebun, katanya. Itu kerja wanita. Tahun 1950 N memanggil. Mereka mahu stereotip mereka kembali. Saya akan menjawab. Dia akan merengus dan menukar taktik. Anda membazirkan wang untuk tanah dan benih sedangkan Anda hanya boleh membeli sayur-sayuran di kedai. Masalahnya, saya menjejaki semuanya. Antara apa yang kami jimatkan untuk barangan runcit dan apa yang saya jual di pasar tani tempatan pada hujung minggu, kebun itu sebenarnya menghasilkan keuntungan yang kecil. Tidak banyak, mungkin $800 pada musim panas lalu, tetapi ia adalah milik saya. Sabtu lalu, Jenna pergi ke majlis sambutan bayirakan sebilik kolejnya yang terletak 3 jam perjalanan. Perjalanan semalaman. Dian tahu perkara ini. Dia telah dijemput tetapi menolak, mengatakan dia mempunyai kerja jawatan kuasa penting untuk kelab desanya. Saya bekerja separuh hari, pulang ke rumah sekitar jam 2 petang dan menemui Lexus putih Dian di laluan masuk rumah saya. Pelik, tetapi apa sahaja. Mungkin dia sedang menurunkan sesuatu. Pintu pagar ke halaman belakang rumah terbuka. Saya berjalan masuk dan berhenti begitu sahaja. Kebun saya musnah. Tidak rosak. Musnah. Batas-batas yang dinaikkan telah terbalik. Tanah di merata tempat. Pokok tomato saya, yang baru tumbuh selama 2 bulan, tercabut dan dibuang ke tepi. Pokok beri yang telah saya pelihara selama 2 tahun, ditebang menjadi tunggul. Tingkap rumah hijau pecah. Kaca berkilauan di runtuhan anak benih saya. Dian berdiri di sana dengan sarung tangan berkebun berjenamanya. Bersih, tidak pernah digunakan untuk berkebun sebenar. Memegang gunting pemangkas saya sendiri. Oh, Michael. Dia menekan tangannya ke dadanya. Awak pulang awal. Saya tidak dapat berkata-kata. Hanya merenung kemusnahan itu. Saya fikir saya akan membantu mengemas semasa Jenna tiada. Awak tahu betapa tidak kemasnya taman. Tapi aduhai, saya khawatir saya tidak tahu banyak tentang tumbuhan. Dia ketawa. Sebenarnya ketawa. Alamak, kemalangan berlaku. Kemalangan, saya ulang. Suara mendatar. Semuanya terlalu banyak. Saya tidak dapat membezakan rumpai daripada apa sahaja itu. Dia melambai acuh tak acuh ke arah pokok tomato saya yang musnah. Tapi bukankah ini lebih baik? Sekarang awak dah ada semuanya. Mungkin awak boleh buat patio yang cantik untuk hiburan. Sesuatu yang lebih sesuai. Saya memandangnya sambil tersenyum sinis melihat kemusnahan sistematik yang tidak dapat disangkakan oleh sesiapa pun. Kemalangan memang berlaku, kata saya perlahan. Memang berlaku. Dia langsung tidak faham nadanya.
Hanya asyik membebel tentang nilai tanah dan daya tarikan jalan. Saya masuk ke dalam, mengambil telefon saya, dan mula mengambil gambar. Setiap sudut, setiap tumbuhan yang musnah, tanah yang berselerak, kaca yang pecah. Apa yang awak buat? Suaranya menjadi tajam. Mendokumentasikan kemalangan itu untuk insurans. Wajahnya menjadi pucat. Insurans? Jangan drama, Michael. Ia hanya beberapa tumbuhan. Saya terus mengambil gambar. Merakam video dia masih memegang gunting pemangkas saya, berdiri di dalam runtuhan. Dia beredar dengan cepat selepas itu. Saya menghabiskan 3 jam berikutnya mengira kerosakan, tumbuhan, rumah hijau, musim pertumbuhan musnah, pendapatan yang hilang dari pasar tani mencecah kira-kira 12,400. Bukan banyak wang, tetapi bukan tiada apa-apa juga. Jenna menelepon malam itu. Saya memberitahunya apa yang berlaku. Senyap. Kemudian dia memusnahkan kebun awak sepenuhnya. Saya pulang ke rumah. Esok baik-baik saja. Tiada apa-apa yang boleh dilakukan malam ini. Michael, saya sangat minta maaf. Saya tak percaya. Sebenarnya, tidak. Saya boleh percaya. Ya Tuhan, saya minta maaf. Beginilah keadaan istri saya. Dia tahu ibunya seorang yang toksik. Dia telah menjalani terapi selama 2 tahun untuk menghadapinya. Dia menetapkan batasan, tetapi Dian melanggarnya. Kami telah berbincang tentang hubungan yang rendah. Saya rasa kami langsung tidak berhubung. Apabila Jenna pulang ke rumah pada hari Ahad, dia sangat marah. Segera menghubungi ibunya. Pasangkan pembesar suara. Ibu, apa yang ibu buat pada kebun Michael? Oh, sayang, saya coba membantu. Ibu tahu bagaimana lelaki dengan projek luar. Mereka tidak pernah menyiapkan apa-apa dengan betul. Ibu memusnahkannya. Musnah adalah perkataan yang sangat keras. Saya sedang meningkatkan nilai hartanah ibu. Ibu patut berterima kasih kepada saya. Terima kasih. Terima kasih. Saya menyentuh lengan Jenna, menggelengkan kepala. Jimatkan tenaga ibu, kataku. Dia menarik nafas. Ibu berhutang $2,400 dengan Michael untuk kerosakan itu. Dian sebenarnya ketawa. Untuk sayur-sayuran. Jangan mengarut. Kalau dia mahu jadi petani, dia boleh tanam semula hobi kecilnya. Itu bukan hobi, ibu. Dia menjual di pasar tani. Awak musnahkan sumber pendapatannya. Sumber pendapatan? Tolonglah. Mungkin kalau dia fokus pada pekerjaannya yang sebenar dan bukannya bermain di tanah, awak takkan tinggal di rumah kecil itu. Jenna meletakkan telefon. Isnin tiba. Kereta Dian berada di laluan masuk rumah saya semasa saya pulang dari kerja. Tiada sesiapa di dalamnya. Tiada nota. Hanya Lexus putihnya yang diletakkan secara menyerong di seluruh laluan masuk rumah saya, menghalang kedua-dua kereta kami di garaj. Saya menghantar mesej kepada Jenna. Kereta ibu awak ada di laluan masuk rumah kami. Dia tiada di dalamnya. Apa? Dia ada di kelab bukunya. Menurut Facebook. Menarik. Saya menghubungi talian polis bukan kecemasan. Hai, ada kenderaan terbiar yang menghalang laluan masuk rumah saya. Tiada sesiapa yang. Seseorang keluar. Pegawai itu melihat kereta itu, memandang saya. Awak tahu kereta siapa ini? Tak tahu. Cuma perlu ia dibawa supaya saya boleh pergi kerja esok. Dia memeriksa plat kereta, meminta jari kakinya. Dian pasti mendapat panggilan daripada syarikat tunda kerana dia muncul ketika mereka sedang memuatkannya ke atas flatbed. Apa yang Puan lakukan dengan kereta saya? Puan, ini kenderaan Puan ke? Pegawai itu bertanya. Sudah tentu. Puan meninggalkannya di laluan masuk rumah lelaki ini. Saya tidak meninggalkannya. Saya hanya melawat. Saya berkata, saya sudah pulang selama 2 jam. Puan tiada di sini. Tidak nampak Puan sejak Sabtu.
Saya meninggalkannya di sini untuk disimpan dengan selamat. Pegawai itu memandangnya. Puan, Puan tidak boleh menyimpan kenderaan Puan di kawasan persendirian tanpa kebenaran. Ia sedang disita. Puan boleh mengambilnya dari LOT esok, selepas membayar denda dan yuran tunda. Dia berpaling kepada saya. Awak telefon mereka. Ada orang tinggalkan kereta di laluan masuk rumah saya. Apa yang patut saya buat? Saya sedang mengajar awak tentang rasa hormat. Kening pegawai itu terangkat. Puan, adakah Puan mengaku sengaja menyekat laluan masuk rumahnya sebagai gangguan? Mulutnya terkunci. Trak tunda itu beredar bersama Lexusnya. Pegawai itu memberi saya kadnya, menyuruh saya menghubungi jika ada masalah lain. Dian terpaksa menghubungi Uber. Saya melambai dari pintu rumah saya. Kemalangan berlaku. Saya panggil. Mukanya ungu. Kemas kini satu. Awak semua betul. Extinction Buesti langsung tidak dapat menutupinya. Kecuali pada hari Selasa, Dian membayar $450 untuk mengeluarkan keretanya dari tempat penyitaan. Jenna mendengarnya daripada ayahnya, Richard, yang menghubungi untuk bertanya apa yang sedang berlaku. Jenna menjelaskan semuanya. Richard diam, kemudian berkata, "Ibu awak perlu meminta maaf dan membayar ganti rugi." Dian enggan. Sebaliknya, dia memulakan kempen. Pada pagi Rabu, saya terjaga apabila jiran-jiran saya bertanya tentang risalah. Seseorang telah meletakkan risalah di setiap pintu di jalan kami. Gambar saya diambil daripada Facebook dan teks yang mengatakan saya sedang memulakan operasi pertanian komersial di kawasan kejiranan kediaman yang saya menurunkan nilai hak tanah, menarik perosak, dan menjual hasil tanpa permit yang sah. Saya sebenarnya ketawa kerana saya telah membuat kajian saya. Bandar kami secara eksplisit membenarkan kebun peribadi dan menjual hasil berlebihan di pasar tani tanpa permit jika anda memperoleh kurang daripada $5,000 setiap tahun. Saya mempunyai semua dokumentasi, tetapi beberapa jiran bimbang. Saya menghabiskan petang Rabu menunjukkan kepada mereka peraturan sebenar, gambar kebun saya yang musnah, dan menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Kebanyakannya bersimpati. Encik Rodriguez dari 2 rumah di bawah sangat marah. Dia telah membeli tomato saya sepanjang musim panas. Wanita itu memusnahkan kebun anda yang cantik, yang cucu-cucu saya suka lihat. Ya, Dian tidak menyelidiki dinamik kejiranan. Separuh daripada orang ini adalah pelanggan saya. Camis adalah ketika dia meningkat kepada tindakan menyalahi undang-undang sebenar. Saya mempunyai loceng pintu ring. Syukurlah. Menangkapnya pada pukul 3 pagi Khamis, merayap di jalan masuk rumah saya dengan sebotol racun herba yang ternyata. Dia menuju ke halaman depan saya apabila lampu isyarat menyala. Dia panik, menjatuhkan botol itu, dan berlari. Botol itu retak, bocor ke seluruh badannya semasa dia bergegas ke keretanya. Saya mempunyai video yang sangat jelas tentang semuanya. Menghubungi polis pagi itu, menunjukkan video itu kepada mereka. Cubaan khianat jenayah dan pencerobohan. Mereka menjemputnya di rumahnya. Jenna menerima panggilan di tempat kerja. Ibunya telah ditangkap dan memerlukan ikat jamin. Biarkan dia duduk, kata Jenna, dan meletakkan telefon. Richard menyelamatkannya petang itu. Menelepon Jenna dengan marah. Bukan kepada kami, kepada Dian. 40 tahun perkahwinan dan saya tidak pernah semalu ini. Dia cuba meracuni halaman rumah awak. Apa seterusnya? Membakar rumah awak. Ayah, adakah dia kelihatan baik-baik saja kebelakangan ini? Rupa-rupanya Dian telah menjadi sangat teruk sejak kakaknya berpindah ke Florida 6 bulan yang lalu. Kakaknya adalah satu-satunya orang yang benar-benar boleh mengendalikannya. Beritahu dia tentang omong kosongnya. Tanpa pemeriksaan itu, Dian semakin teruk. Kelab desa itu sebenarnya telah menggantung keahliannya kerana menyebabkan drama. Tetapi inilah yang paling menyayat hati. Pagi Jumaat, saya dilayan. Dian menyaman kami atas tekanan emosi, fitnah, dan pendakwaan berniat jahat.
Peguamnya pasti terdesak untuk waktu yang boleh dibilkan kerana ini tidak masuk akal. Dia mendakwa saya memerangkapnya dengan mempunyai pengawal keselamatan kamera, memfitnahnya dengan memberitahu jiran-jiran perkara yang sebenar, dan menyebabkan tekanan emosi yang teruk dengan keretanya ditunda. Jenna ketawa. Sebenarnya ketawa apabila dia membacanya. Dia tahu kita ada kawan peguam, kan? Kawan kita Tony ialah seorang peguam bela. Melihat sekali saman itu dan berkata, "Saman balas segera." Jadi, kami buat risalah untuk ganti rugi taman, percubaan racun herba, pencerobohan, gangguan, dan fitnah. Kami sertakan video, gambar, kenyataan saksi daripada jiran-jiran, dan risit yang menunjukkan pendapatan taman saya. Tapi tunggu, ada lagi. Sabtu, Dian muncul di pasar tani. Saya sedang menjual sedikit hasil yang saya dapat daripada tumbuhan di garaj. Dia membuat kekecohan memberitahu pelanggan bahawa saya seorang lelaki ganas yang menyerang seorang wanita tua yang tidak berdaya. Beberapa pelanggan tetap yang mengenali saya hanya merenungnya. Puan Chen, yang telah membeli herba saya selama setahun, berkata, "Dian, dari kelab desa? Bukankah awak digantung kerja kerana membaling wine ke arah kaki tangan?" Dian melarikan diri, tetapi tidak sebelum 3 penjual merakamnya di telefon mereka. Tony menambah gangguan perniagaan pada saman balas kami. Kemas kini kedua. Perkara perundangan bergerak lebih perlahan daripada yang dijangkakan, tetapi alam semesta nampaknya memutuskan untuk memberi Dian karma segera. Ingat insiden racun herba itu? Nah, apabila dia terjatuh dan memecahkan botol itu, dia mencemari seluruh dirinya di dalam keretanya. Bahagian dalaman Lexusnya musnah. Tempat duduk kulit bernoda dan baunya tidak keluar. Insurans tidak akan melindunginya kerana ia rosak semasa melakukan jenayah. Dia cuba menukarkannya. Pengedar menawarkannya $8,000 kurang daripada hutangnya kerana kerosakan dan bau kimia. Dia tersekat memandu di dalam kereta yang berbau racun rumpai. Kemudian perkara kelab desa meruncing. Rupa-rupanya 3 ahli lain telah mengadu tentang Dian yang mengganggu mereka. Insiden pasar itu adalah punca terakhir. 2 daripada penjual pasar tani juga merupakan ahli kelab. Mereka membatalkan keahliannya secara kekal. Bagi Dian, ini adalah kematian sosial. Kelab itu adalah seluruh identitinya. Dia cuba menyertai kelab lain. Mereka menghubungi rumah kami. Masih ada kami sebagai kenalan kecemasan untuk rujukan. Jenna memberitahu mereka dengan tepat mengapa ibunya mencari kelab baharu. Permohonan ditolak. Richard memfailkan permohonan perpisahan. Dia telah menginap di hotel sejak penangkapan itu, tetapi mengumumkannya secara rasmi minggu lepas. 40 tahun perkahwinan, dan dia sudah selesai. Saya tidak boleh membelanya lagi. Dia memberitahu Jenna, kebun itu sudah cukup teruk, tetapi cuba meracuni halaman awak, ditangkap, menyaman anak perempuan saya sendiri. Dia memerlukan bantuan. Saya tak boleh bagi dia. Dia menyalahkan kami. Jelas sekali mula menghubungi tempat kerja Jenna untuk tidak bercakap. Hanya meletakkan telefon apabila seseorang menjawab 20-30 kali sehari. Mereka terpaksa mendapatkannya untuk menyekat nombornya. Dia mencipta profil Facebook palsu untuk menghantar mesej kepada saya memberitahu saya bahawa saya telah memusnahkan keluarganya dan dia akan membuat saya membayar. Tangkapan skrin terus dihantar kepada Tony. Kemudian semalam berlaku. Saya berada di Home Depot membeli kayu untuk membina semula katil tinggi saya. Keluar dan mendapati setiap tayar truk saya dikelar. Tetapi inilah masalah Dian. Home Depot mempunyai lebih banyak kamera daripada kasino. Los Prudential menarik rakaman itu serta-merta. Jelas seperti siang hari. Dian di siang hari bolong mengelar tayar saya dengan apa yang kelihatan seperti pisau dapur. Dia tidak cuba menyembunyikan wajahnya. Polis tiba di sana dalam masa 10 minit. Saya mengemukakan pertuduhan. Grand Theft Auto. Kerosakan melebihi 950. Vandalisme dan pelanggaran perintah sekatan yang kami dapat minggu lepas. Dia ditangkap di tempat letak kereta Home Depot. Menjerit bahawa saya merosakkan hidupnya.
bahwa saya hanyalah sampah yang merosakkan anak perempuannya. Tiada ikat jamin kali ini. Hakim mempertimbangkannya satu bahaya. Dia duduk di lokap daerah menunggu perbicaraan. Jenna menangis malam tadi. Bukan air mata sedih, air mata keletihan. Saya tahu dia toksik, tetapi ini semua gila. Dia membuat pilihannya sendiri. Saya berkata, saya tahu. Cuma dia ibu saya. Dia ibu saya. Saya tidak tahu siapa orang ini. Richard datang pagi ini, membawa kopi dan cek bernilai $2.400 untuk taman itu, katanya. Saya tahu ia tidak membetulkan apa yang dia lakukan, tetapi ia permulaan. Awak tak perlu. Saya perlu. Saya membenarkannya selama 40 tahun, membuat alasan, memandang ke arah lain. Jika saya berhenti sebelum ini, mungkin keadaan tidak akan menjadi teruk seperti ini. Dia membantu saya membina semula salah satu batas yang dinaikkan. Tidak banyak berkata, cuma berjaya. Sebelum dia pergi, dia berkata, saya gembira Jenna mempunyai awak. Awak seorang lelaki yang baik. Lebih baik daripada saya dahulu. Tony berkata, dengan petuduhan jenayah dan bukti kami, saman sidil ini mudah sahaja. Dian sedang mempertimbangkan kemungkinan hukuman penjara kerana memotong tayar, terutamanya dengan penangkapan dan pelanggaran perintah sekatan sebelum ini. Kebun saya akan mengambil masa bertahun-tahun untuk pulih sepenuhnya. Pokok beri telah hilang, pokok-pokok saka telah musnah. Tetapi saya telah mula menanam benih di garaj untuk musim hadapan. Jiran-jiran saya telah menghantar keratan tumbuhan dan paket benih. Cucu-cucu Encik Rodriguez membuatkan saya kad dengan lukisan sayur-sayuran yang tertulis, "Maaf tentang kebun Anda, Encik Mike." Dian kehilangan segalanya. Perkahwinannya, status sosialnya, kebebasannya, hubungannya dengan anak perempuannya kerana dia tidak tahan menantunya menanam sayur-sayuran. Alamak, kemalangan berlaku, bukan? Kemas kini terakhir. Perbicaraan jenayah adalah minggu lepas. Dian mengaku bersalah untuk mengelakkan hukuman yang lebih lama. 6 bulan di penjara daerah, 3 tahun percubaan, terapi mandatori, dan dia perlu membayar ganti rugi untuk tayar trak saya di kebun. Dia kelihatan teruk. Penjara tidak sesuai dengannya. Rambutnya yang sempurna beruban di akarnya. Pakaian berjenamanya digantikan dengan warna oranye daerah. Dia tidak akan memandang kami semasa hukuman dijatuhkan. Peguamnya membaca satu kenyataan, bukan permohonan maaf, tetapi penjelasan. Mendakwa dia mengalami tekanan, tindakannya di luar tabiat, bahwa dia telah bergelut dengan masalah kesihatan mental. Hakim tidak mempercayainya. Puan Patterson, Anda memusnahkan harta benda secara sistematik, cuba meracuni halaman dengan racun herba, mengedarkan risalah fitnah, mengganggu perniagaan, melanggar perintah sekatan, dan memotong tayar. Ini bukan kesilapan seketika. Ini adalah kempen peningkatan tingkah laku jenayah. Saman sidil diselesaikan di luar mahkamah. Insurans. Polisi pemilik rumah Richard secara mengejutkan membayar $15,000. Selepas yuran Tony, kami mendapat kira-kira $11,000. Lebih daripada cukup untuk membina semula taman dan lebih-lebih lagi. Perceraian Richard dan Dian telah dimuktamadkan semalam. Dia memberikan rumah itu kepadanya tetapi mengekalkan persaraannya. Dia perlu menjual. Tidak mampu membayar gadai janji seorang diri, terutamanya dengan yuran guaman. Terakhir saya dengar, dia berpindah bersama sepupunya di luar negeri selepas hukumannya. Orang ramai di kelab desa telah mengasingkannya sepenuhnya. Seseorang membocorkan rakaman keselamatan dia memotong tayar kereta saya ke kumpulan Facebook tempatan. Ia menjadi tular di kawasan kami. Dia menjadi meme. Nenek taman menjadi liar. Bukan cara sesiapa mahu dikenang. Jenna semakin sihat. Terapi 2 kali seminggu sekarang. Dia kata ia seperti meratapi kematian. Ibu yang dia sangkakan dia tidak pernah benar-benar wujud. Kami merancang untuk menggunakan sebahagian daripada wang penyelesaian untuk percutian. Di suatu tempat yang mempunyai pantai dan tiada drama keluarga.
Kebun itu kembali pulih, lebih perlahan daripada yang saya inginkan, tetapi ia adalah kemajuan. Jiran-jirannya sangat mengagumkan. Puan Chen membawakan saya keratan daripada pokok tomato warisan neneknya. Encik Rodriguez dan cucu-cucunya membantu saya menanam pokok beri baharu. Penjual di pasar tani menarik wang untuk membelikan saya kit rumah hijau baharu, yang lebih bagus daripada yang saya bina sendiri. Kelainan plot. Richard datang setiap hujung minggu untuk membantu dengan kebun. Rupa-rupanya dia pernah berkebun sebelum Dian meyakinkannya bahawa ia di bawah status mereka. Dia mahir dalam hal itu. Kami tidak banyak bercakap, hanya bekerja bersebelahan. Minggu lepas, dia membawa peralatannya sendiri. Saya sedang memikirkan untuk memulakan kebun saya sendiri, katanya di apartemen baru saya. Tiada apa yang mewah. Mungkin hanya tomato. Saya boleh bantu, saya menawarkan diri. Dia tersenyum. Senyuman sebenar pertama yang saya lihat daripadanya sejak bertahun-tahun. Saya tahu ini bukan pengakhiran bahagia yang biasa. Keluarga yang musnah, seorang wanita di penjara, hubungan yang tidak dapat dibaiki, tetapi kadangkala skim realitinya. Kadangkala orang yang toksik tidak berubah. Mereka hanya memuncak sehingga mereka merosakkan diri sendiri. Kebun saya akan tumbuh semula. Perkahwinan saya lebih kukuh. Saya mempunyai seorang bapa mertua yang menjadi kawan dan jiran yang telah menjadi keluarga. Dan Dian, dia mempunyai 6 bulan untuk memikirkan bagaimana kemalangan berlaku. Bahagian yang paling penting, musim depan saya akan menamakan Variety Tomato sempena keseluruhan kejadian ini. Terfikir untuk memanggilnya Tomato Karma. Ia mengambil sedikit masa untuk masak, tetapi ia berbaloi untuk ditunggu. Penduduk pasar tani menyukai idea itu. Suntingan, memandangkan orang ramai asyik bertanya. Ya, saya mempunyai semua dokumentasi. Tidak, saya tidak berkongsi video atau foto atas sebab-sebab undang-undang yang jelas. Dan ya, saya memang menjual Tomato Karma di pasar. Tiket mereka habis dijual dalam masa sejam. Kadangkala alam semesta ini mempunyai rasa humor.